okey, saya pendirian saya mungkin sebab saya pun tak berapa cukup pengetahuan dalam ilmu ni. Cuma sebenarnya saya lebih cenderung dalam pendapat Mu'tazilah dalam isu ni, which is saya percaya bahawa dan kalau ada apa-apa kesilapan saya nak ustaz betulkan lah, which is saya tengok bahawa mustahil sebenarnya untuk jin ataupun syaitan ni masuk dalam badan manusia. Ada tak? Tiada rasukan. Dan itu juga adalah pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Dan beberapa tokoh ulama Al-Azhar, bahkan Syekhul Azhar yang sebelum ni juga mengambil pandangan yang sama. Syekh Mustafa Al-Maraghi juga ambil pandangan yang sama. Kalau Mu'tazilah tu penulis Al-Kashaf, dia Az-Zamakhsyari, dia ambil pandangan tu. Ya, betul. Sebab kenapa? Sebab kalau kita tengok balik memang setakat ni hanya orang Islam je lah. Orang Islam, orang Kristian, orang yang beragama je ada isu. Kristian memang berpegang sungguh bahawa adanya rasukan. Betul. Dan dalam umat Islam ni, majoriti pendapat para ulama, mereka mengatakan adanya rasukan disebabkan surah Baqarah yang cerita pasal riba tu. Jadi setakat ni dalil yang mengatakan bahawa manusia boleh kena rasuk ni, ada dalil ataupun nas yang sarih tak? Yang jelas. Yang sarih tak ada lah. Yang surah Baqarah tadi tu, yang dirasuk seperti rasukan syaitan tu. Kalladhi yatakhabbathu syaitan, betul tak? Yang tu dah paling tinggi pun. Itu pun dia mahal khilaf kan. Dia maksudnya dia bukan dia memang dia sebut perkataan dia dalil yang subut tu dilalah dalil yang subut, dalil tu daripada dalil tu sendiri, ayat Quran tu memang subut. Quran tu memang sebut, tetapi daripada dilalah dia zanniyah dilalah. So maknanya masalah ni adalah masalah zanniyah. Ya, dan tapi cuma kita sebut begini minoriti para ulama mengambil pandangan bahawa tiada rasukan. Minoriti. Tetapi bila kita kata minoriti, belum tentu minoriti itu adalah salah. Apatah lagi, ia berkaitan tentang selain daripada penjelasan tentang ayat-ayat itu, penjelasan secara tafsir, tetapi dia juga ada isu berkaitan tentang kemampuan ilmu psikologi, psikiatri pada zaman itu. Yes. Tentang halusinasi, tentang delusi yang masih belum berkembang pada zaman itu, tetapi pada zaman hari ini ia telah berlaku pembuktian. Betul. Yang itu kita tak boleh abaikan. Betul. Sebab saya ada tengok sebelum ni dokumentari dan video-video pasal penyakit-penyakit psikologi, macam contohnya apa dia panggil tu, bipolar kalau tak silap saya. Bukan bipolar. Bipolar disorder ataupun entah psikosis macam tu lah. Di mana orang tu skizofrenia, skizofrenia. Dan penyakit-penyakit ni bila kita tengok sebiji seperti mana geng-geng ruqyah ni duk cakap, ni ada jin. Sedangkan bila tengok balik benda tu sudah ditafsir ataupun dibuktikan melalui ilmu psikologi. Kan, betul tak? Betul. Jadi berlaku satu contradiction dah dekat situ. Kau ni okey, itu satu. Second, kalau kita tengok dekat agama lain betul tak? Kalau kita tengok contohnya orang Kristian dan Yahudi pun mereka percaya juga merasukkan jin dan semua benda ni. Sangat percaya. Malah mereka pun juga tak taksub jugalah bab-bab ni kan. Tapi bila kita tengok how they treat the problem, orang yang kena rasuk ni, mereka baca Injil, mereka baca Taurat. Sedangkan kita sebagai orang Islam percaya bahawa Injil dan Taurat tu dah corrupted. Betul tak? So macam mana jin tu boleh keluar sedangkan dia baca kitab ataupun buku yang dah corrupted. Nampak? Jadi kat sini jadi satu tanda soal lah kan. Adakah jin tu keluar dengan semua scriptures, sama ada scriptures tu betul ke tak, ataupun abang tak apa yang saya nak cuba sampaikan. Saya faham. Jadi berlaku satu contradiction. Sebab tu saya pun bila fikir-fikir balik pun kadang-kadang tengok sebenarnya pendapat Dr. Qaradawi ataupun pendapat Mu'tazilah ni ada kebenarannya di situ. Sebab tu saya sekarang ni pun dalam usaha untuk kita cuba mengumpulkan kembali apa yang pembuktian pakar-pakar psikiatri dalam isu pelbagai. Macam contoh isu histeria. Histeria ni memang bukan syaitan. Confirm bukan syaitan. Histeria. Tetapi ada banyak isu yang lain. Macam contoh sekarang orang Melayu kita ada saka. Adakah wujud persamaan di antara saka dan skizofrenia tadi? Adakah ada wujud persamaan itu? Adakah benda itu ada benda yang sama? Halusinasi yang berasal daripada
informasi yang telah diletakkan dalam kepala otak sehingga orang jumpa hantu bungkus berdasarkan kepada apa informasi yang dia jumpa. Betul. Macam mana orang nampak hantu pontianak berdasarkan informasi dia. Maknanya dia adalah permainan akal sebenarnya kat sini. Neuro ya, neurological lah kan. Jadi itulah sebab bila kita tengok lagi sekali kan, orang bila kita terlalu taksub ataupun percaya pada rasukan-rasukan jin ni, kita boleh perhati bahawa masyarakat yang percaya pada benda-benda macam ni, dia tend to be orang yang suka berburuk sangka tau. Sikit-sikit ni ada buatan orang. Sikit-sikit nampak dia melahirkan orang yang sentiasa berburuk sangka kan, sentiasa berwas-was, ada je drama dia nak cerita kat situ kan. Lepas tu lala semua perkara yang berlaku dalam dunia tertumpu ke situ je. Seolah-olah agama ni hanya di isu ghaibiat ni. Betul tak Ustaz? Betul Ustaz. Dan kita cuba untuk bila kita ada kajian-kajian seperti ni, kita cuba untuk bersama-sama dengan pihak Kementerian Kesihatan sebagai contoh. Sekarang ni masalah mental tinggi. Jadi kita bimbang orang yang duk dakwa dia nampak benda gaib, dia sekejap-sekejap nampak hantu, sekejap-sekejap nampak hantu. Dalam istilah kalau jumpa ustaz akan kata dia ni terbuka hijab. Padahal boleh jadi dia ada masalah kesihatan mental. Betul. Iyalah, betul. Tapi bila dia jumpa ustaz, dia salah jumpa orang. Akhirnya kesihatan mental dia akan menjadi lebih teruk dan lebih teruk. Betul, lebih teruk lah. Betul. Jadi sepatutnya jumpa psikiatri. Tapi dia jumpa ustaz. Itu jadi masalah. Lepas tu masalahnya macam kawan saya seorang kan, dia dia jenis macam kata percayalah benda-benda macam ni. Kalau sakit sikit je terus nak pergi jumpa ustaz, sakit sikit je. Lepas tu masalahnya bila pergi jumpa ustaz, dua-dua ataupun setiap ustaz yang dia jumpa tu cakap lain. Nampak? Tak tahulah. Saya nak cerita sikit. Dulu waktu saya mula sampai dekat Mesir, ustaz campur ustaz bergaduh. Pasal apa bergaduh? Ni dua-dua perawat Islam ni. Waktu saya mula sampai kat Mesir ni. Perawat Islam bergaduh. Sebab diorang merawat orang yang sama. Orang bila mula-mula dia berawat dengan Ustaz A, lepas tu dia pergi merawat dengan Ustaz B. Ustaz B kata Ustaz A hantar hantu pocong ke hantu bungkus macam tu kepada dia untuk nak bagi sembuh. Jadi bergaduhlah dia orang di antara satu sama lain pada benda yang kalau kita konklusikan pada tadi bahawa ia adalah halusinasi ataupun seumpama dengannya masalah mental atau seumpama dengannya masalah kesihatan mental, maka dia orang berbincang, dia orang bergaduh pada benda yang tidak memberikan manfaat. Mungkin permainan diri atau permainan syaitan ataupun tertipu dengan pseudo. Pseudoscience kan? Pseudo lah kat situ. Yalah betul. Itulah harap-harap lah semoga. Tapi menarik sahabat. Macam orang ni, kita tak boleh kata dia orang tipu. Macam kat ni, saya tahu ramai yang dekat sini, dia orang pernah jumpa hantu. Ramai dekat sini pernah jumpa hantu. Kita tak boleh kata orang yang jumpa hantu tu, dia orang tipu. Dia orang tak tipu. Setakat ni saya tak pernah lagi jumpa orang yang jumpa hantu. Yang saya pernah jumpa, kawan dia jumpa hantu. Itu ada. Dan saya sendiri pun pernah jumpa hantu. Okay. Tapi saya kata, orang yang jumpa hantu, dia tak tipu. Tetapi, betulkah apa yang dia nampak? Yang tu. Nampak tak? Sebab ini halusinasi. Sampai ke tahap yang lebih berat daripada itu, dia bukan sekadar dapat melihat, dia dapat bau dan dia dapat rasa. Kalau awak nak kata jin tak boleh sebab awak kena buktikan bahawa ia adalah jin. Sikit jin. Awak kena betul sikit-sikit jin. Awak fitnah jin. Betul, jin tak bersalah, tak buat apa pun kena fitnah. Sial jin. Jadi kita kena buktikan benda tu. Dan halusinasi yang peringkat tinggi, kita boleh bau dan pegang macam orang yang bipolar. Tadi saya pasal bipolar disorder. Orang bipolar disorder kadang ada satu, saya berpengalaman juga dengan orang bipolar disorder. Bukan pengalaman banyak, tapi ada satu orang yang bipolar disorder ni, dia mengadu dekat kita bahawa laki dia penumbuk dia. Laki dia penumbuk dia. Pergi suruh report polis, polis report apa tak ada masalah, tapi polis pun tahu dah ini benda yang sama saja. Laki dia memang tak penampang dia, tak penumbuk dia langsung. Tapi dia rasa sakit. Dia rasa sakit tu. Dan memang panjang sungguh dia rasa. Itu halusinasi peringkat tinggi yang memang telah dibuktikan di dalam ilmu psikologi. Walaupun laki dia tak buat apa pun. Betul. Maknanya dia ada satu alam yang dia hidup tu, alam bukan alam nyata lah basically. Dia ada macam orang skizo, dia sampai satu tahap, dia mata dia melihat tak sama macam apa yang kita lihat. Betul. Macam tu juga semalam 2 hari lepas ada sahabat kita naik, dia sebut tentang isu budak-budak anxiety dan sebagainya. Dan isu-isu kesihatan ni, dia sampai satu tahap mereka melihat bukan seperti mana kita lihat. Yang tu menarik. Itu menarik.
Vision dia lain. Vision dia lain. Tapi Itulah. menarik kan? Saya rasa benda ni perlu kita Baguslah saya rasa. kita bincangkan Betul. lagi Saya segi-segi sebenarnya bukan apa Ustaz, sebab setakat ni saya rasa mungkin kepercayaan ni dia datang turun temurun disebabkan pengaruh yalah, sebab dulu kan kita sebelum Islam sampai ni kita banyak pengaruh Buddha dan Hindu kan. Jadi kepercayaan, sebab kalau kita tengok hantu kat Malaysia dengan kat dekat Middle East lain. Betul. Kau cakap hantu Pontianak, kau ingat orang Arab tu tahu? Hantu orang putih sensor mana Haji? Hantu orang putih. Aduh, ya Allah, pening aku. Hantu kita ni, ya Allah, kesian. Janganlah baju koyok Pontianak. Habis tu pocok apa pun tak boleh buat. Kena ikat semua. Betul. Itulah. Jadi benda ni dia mungkin apa ni, macam orang kata, macam mana saya cakap, mitologi. Setiap bangsa tu dia ada mitologi dia sendiri tu kan. Jadi dia gambarkan hantu tu seperti mana dia bayangkan based on dia punya surrounding. Hantu dekat Jepun mata sepet. Betul tak? So macam mana ni? Betul. Aduh. Jadi itulah, saya rasa umat Islam banyaklah membazir masa ataupun banyak disebabkan kita ni berpemikiran mundur ni, sebab masih ada lagi hurafat-hurafat macam ni yang meracuni kita punya pemikiran. So last apa yang terjadi, kita banyak habis masa kat jin syaitan, kita lupa nak perbaiki kita punya ibadat, kita lupa nak perbaiki hubungan kita dengan masyarakat. Sedangkan seperti mana kita tahu Islam ni agama yang syumul kan. Tapi itulah, kita duk sibuk benda-benda gitulah kan. Jin, orang masuk jin, orang buat. Dalam kita jadi masyarakat yang berburuk sangka dengan orang lain kan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelia Ustaz kita main ni. Apa je? Sengit Ustaz bahasan malam ni sengit. Sembang. Tak, saya dah tengok orang kat bawah kata Ustaz tak percaya sihir apa. Bukan tak percaya sihir, ni bahasa lain. Dia orang ni tak faham tajuk. Sihir tu memang ada dalam Quran. Wajib percaya, orang Islam wajib percaya sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sirra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula sampai habis. Betul? Kita beriman dengan ayat mana tu. Masalah sekarang Ustaz, bila saya pun kadang-kadang orang PM saya kata, Ustaz, boleh tak ruqyah sahabat saya, ruqyah saudara saya? Saya tak kerti ruqyah. Masalahnya kebanyakan ustaz-ustaz kat Malaysia ni, dia tunggang ustaz tu, asal ustaz je boleh ruqyah. Tak macam gitu. Ada ustaz bidang sadis, ada ustaz bidang fiqah. Betul. Kan? Macam sahabat-sahabat dulu. Ruqyah ni benda basic dia ialah kita cari orang soleh. Dan belum tentu ustaz-ustaz kita ni soleh. Belum tentu. Betul. Betul. Sahabat dulu dia ruqyah untuk sembuhkan sengatan kalajengking. Betul. Kenapa sekarang orang kena sengat ular tak ruqyah? Maknanya dia orang tak percaya pun dengan kemampuan ruqyah tu. Pergi hospital. Kalau kena sengat semua pergi hospital. Kena patuk bola tedung tu pergi hospital. Tak ada. Cakap jumpa ustaz lah. Biar ustaz boleh sembuhkan ni. Tak ada. Menarik ni. Sebenarnya dia orang tak percaya pun. Yelah, dia orang tak percaya pun sampai ke tahap tu. Sebenarnya. Sebenarnya ruqyah ni orang soleh. Macam sahabat Nabi ni baca Al-Fatihah je pun. Menarik bila ustaz sebut berkaitan tentang isu sahabat dulu dia ruqyah kepada fizikal tu. Isu fizikal. Itulah pasal bukan isu hantu. Buat fizikal, ada satu isu hantu kan. Apa dia orang betul kita bahas ni, isunya adalah kalau fizikal memang dia orang tak buat. Tapi benda yang tak nampak, batin, benda yang memang dia tak nampak dengan mata dia, yang tu baru dia buat ruqyah. Ya, sebab sebenarnya manusia tak percaya pun dengan ruqyah. Sebabkan benda tu raib, orang tak tahu, tak nampak buktinya, jadi dia orang beriman dengan sesuatu yang dia orang pun tak faham. Sebenarnya boleh je kalau orang insiden patah kaki pergi ruqyah, boleh je. Tak ada masalah pun. Tapi tak ada orang buat. Tapi itu konsep yang betul lah kalau berdasarkan hadis. Ya betul. Kalau ada orang insiden ke patah kaki ke, orang ada kanser ke, boleh je ruqyah. Tapi itulah manusia tak percaya pun. Manusia cuma percaya kepada perkara mistik je. Sebab kita kat Tanah Melayu memang perkara mistik ni memang kuat dekat sini. Padahal sebenarnya penyakit mental ni sebenarnya tak ada awareness dia, tak banyak dekat Malaysia, kat Tanah Melayu ni. Sikit-sikit hantu. Sikit-sikit hantu. Masalah dia tu. Kita tak mau jadi masalah. Agama kita ni agama hantu. Sikit-sikit je tak salah hantu, salah jin. Padahal kita ni adalah agama yang disuruh untuk mencari bukti dan juga dalil. Kita bukan main percaya ikut suka hati. Bahkan saya pernah dengar Baba Li Sekam, Baba Ghazali, dia punya syarah berkaitan tentang isu wahdaniyah Allah tu dalam ilmu kalam. Dia kata orang yang kata bahawa orang tu tahu perkara gaib, macam saya tengok dekat komen ni kata Ustaz Muhammad tahu perkara gaib dan sebagainya.
dakwa orang tu perkara gaib, dia tak percaya kepada wahdaniyah Allah. Betul? Itu bab ni sekam. Orang pondok. La ya'lamuna al-ghaib illa Allah war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna kullum min indi rabbina. Betul? Wa ma yadhkuru illa ulul albab. Betul? Allah Taala sebut macam tu. Dalam ayat Sedangkan la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah. Yang betul. duduk kat langit ke, yang duduk kat bumi ke, tak ada yang mengetahui perkara gaib melainkan Allah. Tu maksud itu wahdaniyah. Allah Taala perkhususan dalam bab tu. Betul betul. Khususi Sedangkan Allah Nabi Taala. SAW pun tak tahu perkara gaib kecuali apa yang Allah bagi tahu pada Nabi. Betul. Terhad. Itu yang bawah tu kata sekarang tak wujudlah makhluk-makhluk hantu gaib. Wujud. Sihir tu wujud. Bukan tak wujud. Cuma sekarang manusia ni terlampau fokus perkara ni sampai mengabaikan penyakit mental. Ya. Itu penting. Dia ada benda yang kita boleh ubat dengan ruqyah, ada benda yang kita perlu kepada hospital. Contohnya lah macam orang sakit jantung. Bukan kita tak percaya ruqyah, tapi ada masa kita kena isytihar dengan apa ni, hospital. Kena pergi berubat, buat pembedahan. Saya fikir benda ni patut bergerak sekali. Maksudnya, Betul. buat pembedahan, sampai sebagainya, hang minta doa juga. Hang baca doa untuk hang diri sendiri, hang baca ayat-ayat ruqyah untuk diri hang sendiri ataupun orang baca untuk hang. Dalam masa yang sama, jangan nafikan perubatan-perubatan yang bersifat fizikal. Tak semestinya perubatan di hospital. Kadang mengurut, kadang guna akak kayu, kadang guna akupuntur. Semua-semua ni perlu bergerak sekali. Dia tak bolehlah kita kata okey, kita ruqyah saja ke, kan? Kalau macam macam Ustaz sebut tadi, patah kaki, patah tangan kan. Kita ruqyah saja tak sembuh. Yalah, betul lah. Kita ruqyah sambil-sambil kita pergi bawa doktor. Kalau tidak tak sembuh. Penatlah baca tiup-tiup kan, bila nak betul tulang tu. Sebabnya begitu, dia jalan sekali. Bila orang sakit, dia patut lebih dekat dengan Tuhan. Sebab tu dibawa dengan ayat-ayat ruqyah ni yang Nabi SAW ajar ni, ayat-ayat yang berkaitan tentang akidah. Kuatkan akidah kita, kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kuatkan keimanan kita kepada Tuhan. Ayat-ayat tu semua pergi ke arah itu. Jadi orang yang sakit, dia sepatutnya lebih kuat baca Quran. Bukan tunggu orang baca Quran kat dia saja. Kalau orang baca Quran kat dia, maksudnya dia mungkin tak ada kemampuan nak baca sehingga orang baca dekat dia dapat ambil manfaat daripada baca Quran berkenaan. Betul, tepat. Dan sebenarnya pun ruqyah ni bukanlah sunnah yang Nabi ajar kita baca ke orang, tapi kita baca untuk diri sendiri. Nabi SAW pun ruqyah diri sendiri. Nabi SAW menarik tu. Betul? Nabi SAW pun pernah kena sihir, bukan tak pernah kena sihir Nabi SAW pun. Betul. Apa Nabi SAW buat, Jibril pun turun, Jibril pun bagi tahu dekat mana tempat persembunyian, tempat letak sihir tu. Barang tu. Barang tu kat mana. Tapi menarik, zaman Nabi, dia bagi tahu, tunjuk dekat kita tu, maksudnya kita jumpa barang sihir tu, baru kita boleh kata itu sihir. Zaman kita hari ni, sebut sihir terus. Jumpa barang ke tak jumpa ke, yang penting benda pelik berlaku, semua sihir. Padahal dia tak bicara itu lagi. Itulah masalahnya sekarang ni. Saya sendiri pun Ustaz, orang PM saya kata macam mana ni, Ustaz boleh buat air tawar tak untuk saya ni, macam rumah ada gangguan. Saya tak tahu ruqyah, saya tak reti macam mana. Bukan ustaz tu semestinya pandai ruqyah. Dia ada orang yang pandai. Dia ada orang belajar bab tu. Kita kena bagi dekat dia. Betul? Ustaz semua tahu jenuh. Itu masalahnya. Asal ustaz ni biasa satu pack dia, tiba-tiba dia pandai ruqyah, pandai ubat orang apa, mana boleh. Dah lah nak bagi title ustaz sekarang senang lah. Itulah masalahnya. Sanawi ya Allah ya. Ustaz. Aduh. Joget-joget pun aduh. Sanawi pun tak tahu Sanawi tu 4 Sanawi ke apa benda Sanawi dia tu. Sanawi tu Sanawiyah sekolah menengah lah tu. Yelah, ingat Pak Sanawi lah tu yang sekolah menengah macam STAM dulu kan. Pak Sanawi tu. Betul, SMA lah kalau kat ni Johor. Tak ada masalah pun kalau akhlak dia okey, tak ada masalah. Joget-joget aduh. Betul. Aduh. Jadi orang awam pandang ustaz ni lekeh jadi. Betul lah, aduh. Macam-macam Ustaz. Apa Ustaz, saya tunggu dulu Ustaz. Clear. Okey, baik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak naikkan satu isu ni. Pula satu isu, minta Ustaz pun boleh semak jugalah. Kan Ustaz biasa tak tengok selalunya benda ni terjadi di kalangan wanita. Dia cakap lepas dia bangun tidur je badan dia lebam-lebam. Kaki dia lebam-lebam. So dia cakap dia telah dirogok oleh jin. Okey, benda ni saya dah lama dah sebenarnya saya kaji lah. Saya semak dan rupanya ada penjelasan dari perubatan.
saintifik ada. Sebab dia ada masalah dengan dia punya kardio. Betul. Dia ada berkenaan dengan je lah. Okay, jadi doktor ni dia cakap lebam ni permukaan kulit yang mana sel darah merah dia terkeluar daripada saluran darah di permukaan kulit. Jadi bila sel darah tu dia asalnya berwarna merah ni terkeluar, dia akan bertukar warna menjadi ungu apabila tidak mendapat oksigen. Lama-lama warna ungu ni akan berangsur-angsur menjadi hijau dan beralih ke kuning lalu hilang. Jadi kebanyakan orang kadang-kadang ambil masa sikit dalam seminggu baru dia hilang. Jadi kan banyak kan kita tengok orang yang yalah macam biasalah jin kena tuduh lagi, aduh kesian Jin kena tuduh. Padahal benda tu jelas-jelas dia ada penjelasan saintifik dan benda tu biasa. Benda tu bukan benda luar biasa. Benda tu biasa berlaku pada wanita, apatah lagi apabila dia mempunyai masalah haid tidak teratur. Jadi dia akan berlaku masalah tu. Dan ini common untuk isu kedoktoran, dia orang tahu. Betul. Sebab tu saya cakap apabila kita, yalah macam saya cakap, kalau ada apa-apa yang luar, apa yang kita tak boleh explain terjadi pada diri kita, jangan pergi jumpa bomoh dulu. Tapi menarik ni. Kes ni lagi menarik. Contoh kan kes apa dia nampak tumpuk-tumpuk dekat peha. Tumpuk-tumpuk hitam leban-leban kat peha tu, dia pergi jumpa doktor. Doktor tu kata, balik lah, tak ada apa ni. Dia tak tahu tentang benda tu. Mungkin doktor tu pun tak bagi tahu dia ada banyak patient sebagainya. Dia balik, dia kata, doktor pun tak tahu masalah aku ni. Doktor cakap ini bukan bidang saya. Memang tak ada ubat. Benda tu kan tak ada ubat. Melainkan kalau benda ni berlarutan agak panjang. Okey, yang tu mungkin ada isu besar. Tetapi kalau benda ni biasa saja berlaku ataupun boleh hilang, biasanya dia akan hilang dalam tempoh 1 minggu atau 2 minggu, dia akan hilang. Biasanya lah dalam tempoh lebih awal daripada tu pun boleh. Dia akan hilang. Jadi doktor tak bagi ubat apa. Memang tak ada ubat. Betul, sebab tu doktor ni sebenarnya pun dia ada beberapa, dia ada doktor biasa MD, kan, doktor yang general GP lah, general practitioner, dan ada doktor pakar. Dan dalam doktor pakar ni dia ada lagi doktor yang konsultan. Dia ada pengkhususan dalam kepakaran dia tu. Okey, jadi dalam kes-kes perubatan ni, apabila kita ada masalah yalah dari segi ke apa, kita jumpa dengan satu doktor, kita dinasihatkan untuk berjumpa dengan doktor pakar yang lain juga untuk dapat second opinion. Yes, second opinion ni sangat penting. Yes, sebab tu saya selalu cakap lah dengan kawan-kawan kan. Kalau dia cakap doktor ni cakap aku dah tak ada harapan dah ni. Kan saya cakap ni kau pergi tu ada doktor. Macam kalau dia pergi doktor dekat Gleneagles yang doktor pakar, dan kau pergi pula doktor dekat AJN. Betul juga. Tengok dia mungkin ada solusi untuk buat pembedahan ataupun ada cara untuk sembuhkan lah penyakit tu. Mungkin doktor dekat Gleneagles saya cakap, saya tak boleh bedah ni. Kalau lagi-lagi masalah neuro lah. Kan, masalah neuro. So begitu ada doktor pula, yang doktor pakar yang lain. So tengok second opinion. Sama juga dengan kes ni. Kalau satu doktor tak boleh menerangkan dari segi saintifik ataupun perubatan moden, kenapa badan lebam-lebam tadi tu, jadi dia tak boleh lagi buat kat situ. Sebab mungkin doktor tu bukan pakar kepakaran dia pun. Dan itu kemungkinan besar. Sama juga dengan dalam bidang agama, kita jumpa dengan orang yang mengaji mengaji Al-Quran sebagai contoh. Al-Quran. Mengaji Al-Quran, dia tahu basic juga, tapi cuma dia tak tahu banyak lah berkaitan tentang hukum fiqh dan sebagainya, ilmu hadis, dia tak tahu yang tu. Hampir tanya dia jenuh. Dia boleh bagi jawapan secara umum lah kot. Mungkin betul. Kan. Nanti dia akan cakap kalau nak tahu jawapan yang lebih jelas, tanya dia. Itu peranan ustaz juga sebenarnya. Bila kita tak tahu, kita kena kata aku tak tahu. Yang tu. Dan itu bukan aib. Ustaz tak tahu, itu bukan aib. Sebab ustaz ni dia selalu bagi disclaimer dekat ayat hujung tu. Dia akan cakap wallahualam. Wallahualam, orang bukan faham. Bahasa Melayu cakap je aku tak tahu, Allah Ta'ala lagi tahu. Kan? Dia pakai disclaimer macam tu, so that orang awam tak ambil yang disclaimer hujung tu. Orang awam ambil jawapan dia yang depan tu. Kan? Jadi kita memandai-mandai pula kan. Tapi menarik tu isu kita bincang tadi tu. Maksudnya kita cepat sangat nak pi label ataupun nak pi kata dekat jin, sebab jin ni dia adalah satu makhluk yang hang boleh pi hentam dia tak akan saman. Betul tak? Semua benda boleh kata okey. Pasal apa? Tiba-tiba dengar bunyi ada ketukan dekat pintu. Jin tu. Padahal belum tentu. Mungkin hang punya pintu hang tu atas dengan bawah dia tak sekata. Jadi bila angin main saja dia akan bunyi. Boleh jadi. Dan boleh jadi jin juga, boleh jadi. Cumanya hang nak kata jin tu hang kena ada bukti dulu. Tak boleh fitnah manusia, jin pun tak boleh kita fitnah. Kedua-duanya ni akan dipertimbangkan oleh Allah Ta'ala dan akan masuk syurga ataupun neraka. Jin pun masuk syurga, jin masuk neraka juga. Yalah. Jadi itulah.
orang-orang kita ni satu tu lah, kita kena ajar dia orang supaya bila berlaku benda yang pelik-pelik ni kat atas diri dia, macam tadi halusinasi semua tu saya tak nak sembang lah, kita dah sembang tu. Tapi yang berbentuk terjadi kat atas fizikal kan, macam lebam tadi kan, tiba-tiba badan susut, dia cakap kan, yang badan susut mungkin ada orang yang pengen aku badan susut padahal mungkin dia sakit badan dia susut kan. Betul, kadang-kadang dia ada isu kanser dan sebagainya. Betul. Yang tu yang kita bimbang. Kadang-kadang dia ada satu kes ni, saya pernah baca dekat Perak lah, doktor pakar ni, hospital Ipoh, hospital besar Ipoh. Makcik ni, dia memang sakit lama dekat bahagian perut, dekat bahagian abdomen lah, bahagian bawel bawah dia, abdomen ke bawah lah, perut ke bawah ni. Jadi bila dia berubat kampung, dia belah-belah, itu dia kepercayaan tu masih kuat lah, selalu pergi pawang lah, macam-macam lah kan, bawa sampai ni. Jadi anak dia ni, ada seorang ni dia cakap, apa kata kita pergi hospital check juga kan. Makcik ni yelah, orang tua-tua ni satu perangai dia tak nak pergi hospital sebenarnya, dia tak suka. Sebab bila dia check, dia takut ada benda-benda lain. Ada 3 serangkai itulah, apa kencing manis kan, apa. Dia takut mati. Pergi hospital mati, kawan-kawan dia balik hospital semua mati. Jadi bila bawa pergi hospital tu, check, buat CT scan, masuk dalam CT scan tu kan, rupanya ada kanser usus. Kanser usus dah stage 4 dah merebak sampai pergi sama macam mak saya. Mak saya pun kes yang sama. Mak saya ni dia jual ubat lama lah, tradisional kan? Urut apa semua, ubat urut sebagainya, minyak gamat. Pok dia memang tokel ubat gamat dekat Langkawi. Jadi dia memang buat macam tu. Jadi dia ni apa-apa sakit pun minyak gamat. Sakit perut ke, sakit apa ke, semua minyak gamat. Saya pun pakai mazhab dia juga kebanyakan hal. Dan kita banyak sembuh lah. Tapi dia ni memang tak mahu pergi hospital langsung. Sampai satu dia sakit sampai pengsan-pengsan. Kita bawa pergi dekat klinik kesihatan Kuala Perlis tu. Dia teriak depan tu, menangis depan tu, tak mahu nangis sembuh. Mati tak mahu. Kali tak apalah, tak apa. Macam mana ada orang tua macam kita buat balik lah. Tapi sampai satu tahap, dia pengsan banyak kali. Sampai dia minta untuk kita bawa dia pergi jemput hospital. Bila kita bawa pergi jemput hospital, stage 4 kanser, stage 4 dengan maksud tak boleh buat apa. Sebulan saja. Itu pun bukan doktor pergi jumpa, doktor kata terus kanser. Doktor kata okey dia. Sebab tak nampak apa sangat pun. Dia sakit perut, bagi ubat sakit perut. Dia pening, bagi ubat pening. Betul. Tapi kemudian yang isu yang apa dia tuan sebut tadi, isu second opinion. Yes. Itu penting. Penting. Bila dia sakit lagi, kita bawa pergi jumpa dengan klinik yang lain, pergi hospital yang lain. Sampai kita pergi dekat Penang, ada beberapa tempat dekat Penang. Kita pergi, akhirnya memang dapat detect memang dia ada kanser usus. Bila jadi macam tu, kita tahu stage 4, ya Allah ya salam, macam-macam ikhtiar kita buat. Tapi dia tak boleh. Tapi itulah isu dia. Badan dia akan cengkung. Gemuk saya ni gemuk. Sebab dia orang Siam yang besar. Jadi dia gemuk. Tapi bila dia jadi kes tu, dia jadi kurus kedekiang. Makan tak boleh. Makan muntah. Kalau ikut orang kita, itu dah kata apa dia, hantu raya. Hantu raya. Badan dia kira macam dia dah tak hidup. Yang tu bukan dia. Hantu raya tu. Betul. Sampai tahap macam tu. Dia hantu raya, konon kalau orang kita, hantu raya tu makan badan. Tapi kita pergi. Tapi sebab tu saya selalu sebut, kalau orang dia ada sakit-sakit, lagi-lagi orang tua lah, umur 50 ke atas, 50 ke atas, tolong buat medical check up. Sebab kita bimbang dia benda yang lebih serius daripada tu. Mak saya dah ada. Tu yang dulu saya ingat. Saya pernah sebut kepada seorang ustaz tentang tu, yang apa dia sihir tu. Saya dah sebut, bukan saya bagi tahu tu tujuan saya nak pergi mengantar kat ustaz tu, Perli ustaz tu, bukan. Saya ada pengalaman secara peribadi, mak saya ada gejala yang sama. Tapi tapi masalah kita yang kita sedih, dia dah stage 4, kita dah tak ada dapat apa. Sampai doktor kata ni pun saya dapat berita juga ni tadi saya panggil dah. Pun sama juga, dia kata ada family kami dekat belah Penang sama juga pun dah tengah nazak. Isu sama, isu kanser juga. Ya, dia satu keengganan untuk buat medical check up tu satu. Betul. Sebab takut jumpa benda-benda lain. Satu lagi yang kepercayaan karut-marut yang terlampau percaya yang mereka ni disihir, mereka ni ada kena gangguan saka kan, jadi sakit-sakit tu yalah. Cuma yang pelik ni, yang orang muda kemungkinan besar macam Ustaz cakap ada masalah dari segi psikologi, yang orang tua ni memang dari segi kesihatan fizikal lah
kena semak yang tu kan. Jadi yang orang-orang muda yang kata kena saka apa semua sakit semua ni, kena semak jugalah. Kenapa kau kena, kenapa adik-beradik lain tak kena. Kena kat aku seorang je. Dia isu dia besar. Isu dia macam saya tengok ada Tuan Amri tu komen, dia kata kenapa memperlekehkan ruqyah. Kita tak perlekeh ruqyah, bahkan kita mengiktiraf ruqyah Islamiah. Tak ada masalah. Isu dia bukan isu ruqyah sebenarnya. Isunya adalah bagaimana awak terus judge bahawa dia adalah penyakit ghaib, sedangkan kita disuruh nahkumu bil zawahir wallahu ta'ala sarair. Kita berhukum pada perkara yang zahir. Dan teknologi perubatan hari ini dalam pelbagai bidang, saya tak kata hospital saja. Saya kata juga untuk urut ke, kalau urut ke, kalau akupuntur ke, orang Cina punya perubatan, sama saja. Yang ni termasuk dalam ikhtiar-ikhtiar yang dibenarkan oleh agama. Kalau orang Siam punya perubatan ke, sama juga, sama aja. Jadi benda yang zahir, yang kenapa kita tak pergi ke situ dulu? Kita tak pergi ke situ dulu. Sedangkan Nabi dulu, pada zaman Nabi, ada Al-Harith bin Kaladah. Yang mana bila sahabat-sahabat sakit, Nabi suruh pergi jumpa Al-Harith bin Kaladah ataupun disebut Kaladia. Yang mana Kaladia ni dia bukan Islam kan? Dia bukan Yahudi Islam. Kan? Yahudi. Saya tak pasti agama dia Yahudi ataupun Nasrani, tapi confirm dia bukan Islam sejak zaman Nabi dan setelah kewafatan Nabi. Dia tak masuk Islam. Padahal dia ni selalu duduk dengan Nabi pun. Dia duduk tapi dia tak Islam. Dia tak masuk Islam. Dia bukan kategori sahabat lah. Dia bukan sahabat Nabi, confirm dah lah. Tapi cuma bila orang sakit, orang akan pergi Nabi SAW suruh pergi jumpa dengan Kaladia ni. Atau Kaladia orang betul sebut lah. Al-Harith bin Kaladah. Al-Harith bin Kaladah. Pergi jumpa dengan Harith bin Kaladah. Pasal apa suruh pergi jumpa orang ni? Sebab inilah isu perubatan. Kita perlu mendapatkan rawatan. Bila benda berkaitan tentang fizikal, kita telah terbuka luas di dalam bab ni. Maksudnya benda tu telah dibuktikan ada penyembuhannya dekat tempat-tempat sekian. Jadi Ustaz kat sini saya buat kesimpulan lah. Maknanya Nabi, dia secara konsep Nabi mengiktiraf apa-apa perbuatan yang terkini yang ada pada zaman tersebut. Termasuklah dengan teknologi yang ada pada masa tu. Jadi bila, yalah geng-geng yang kat bawah ni kan, bila kita baca, zaman Nabi tak buat live pun TikTok, zaman Nabi tak pakai kereta pun, jadi kita kena fikir. Zaman Nabi dulu, Nabi mereka menggunakan perkataan kenderaan. Jadi Nabi menggunakan kenderaan ataupun Nabi menggunakan apa yang paling latest teknologi yang ada pada masa tu. Guna kuda masa perang, guna baju besi, guna pedang. Okey, dia tak guna batu masa nak berperang. Jadi maknanya Nabi dah meninggalkan satu konsep untuk kita belajar daripada situ. Sunnah Nabi ni adalah mengiktiraf apa-apa yang termoden yang ada pada zaman. Kalau orang cakap kenapa zaman sekarang, zaman dulu Nabi tak naik kereta pun. Kenapa naik kereta? Kalau saya cakap dengan dia balik, kalau zaman tu ada kereta, confirm Nabi naik kereta. Betul? Kan? Jadi kita gunakan dia punya basic asas yang tinggalkan oleh Nabi tu, kita apply atas kehidupan seharian kita hari ni. Dah tetap. Itulah yang difahami oleh orang-orang Islam sejak zaman berzaman. Dan orang Islam kalau dia faham macam ni, dia akan maju. Dan inilah yang berlaku kepada Andalus. Dia jadi tamadun yang besar. Betul. Dengan perubatan kita menguasai, dengan bahagian robotik kita yang mulakan, macam-macam isu kita yang mulakan. Tapi hari ini hanya tinggal kenangan saja. Sebab tu Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku dia Khitabun al-Islami fil Asr al-Ulama, dia sebut, dia kata ada perkara yang cukup tak bagus tapi berlaku pada zaman hari ini, iaitu perubatan, klinik berubat dengan Al-Quran. Bukan kita nafikan bolehnya berubat dengan menggunakan Al-Quran, iaitu ruqyah, tetapi orang dah salah faham dengan konsep perubatan dengan Al-Quran sehingga dia buat klinik perubatan menggunakan Al-Quran. Sedangkan klinik itu adalah klinik moden. Yang mana yang ada, ialah tak kira lah awak guna klinik urut ke, klinik akupuntur ke, seumpama dengannya. Tetapi itu tak termasuk lagi Ustaz kan? Ayam yang dibacakan bacaan Al-Quran. Ya. Ayam baca Al-Quran, bila masa disyariatkan ayam untuk mendengar Al-Quran. Ya salam. Itu scam. Jadi itulah. Saya ingat kalau Ustaz dan asatizah yang lain boleh fahamkan semua orang yang lain. Yelah, so far saya rasa yang lain pun faham. Cuma asasnya adalah bukan cara perubatan yang ataupun apa ubat yang digunakan pada zaman Nabi tu. Memang betul lah Batu Sauda ada hadis kan. Betul. Yang selain daripada itu, maknanya Nabi mengiktiraf apa-apa kaedah perubatan moden yang ada pada zamannya. Jadi kita kena apply lah benda yang sama pada zaman ni juga. Tak kira lah walaupun sebab tadi Zaid apa tadi nama sahabat tadi bukan sahabat yang
Nabi suruh sahabat jumpa tadi tu? Nama dia? Al-Harith bin Kalada. Al-Haris bin Kalada tu maknanya kita boleh pakai lah konsep yang sama. Kita boleh juga jumpa dengan perubatan yang bukan Islam. Betul? Jadi itulah. Itu kepakaran lah. Kepakaran pada setiap tempat tu perlu dilihat lah. Cuma Yes, kita kata betul. Islam, kenapa para ulama dulu dalam kitab-kitab kata mesti Islam? Sebab daripada sudut kepercayaan. Kita dapat betul. mempercayai dengan antara sebabnya adalah Islam, keislaman itu. Tetapi zaman hari ini dia agak sedikit berbeza kerana dia ada dah disiplin-disiplin di dalam perubatan. Yang mana berkongsi di antara orang Islam dan juga orang bukan Islam. Yang mana disiplin itu yang mengikat. Dia itu apa? Etika kedoktoran. No harm, no apa. Ya. Cuma ada satu lagi Ustaz, satu lagi pendapat yang masyhur jugalah di kalangan ni para salaf lah yang keras. Betul-betul nak ikut jalan salaf ni, macam contoh dia macam Syekh Utsaimin. Saya ada baca kisah dia. Syekh Utsaimin, dia mengidap kanser, betul Ustaz Saya tak tahu. Dia mengidap kanser. Saya baca kisah dia mengidap kanser dan dia tak nak pergi jumpa buat rawatan kemoterapi. Jadi orang berpendapat yang dia tak mengiktiraf perubatan moden, tapi dia bagi jawapan dia cakap dia bukan tak nak sebab dia ada satu mazhab yang berpendapat kalau sakit itu maknanya itu adalah ujian daripada Allah. Kalau dia pergi berubat, dia dah macam nak cakap dia nak lawan dengan fitrah lah yang telah Allah turunkan. Tapi Syekh Utsaimin ni jawab dia bukan tak nak pergi buat rawatan kanser sebab dia cakap kalau dia buat kemo habis gugur rambut dan janggut-janggut dia semua. Jadi dia cakap itu dah dia tak nak menyanggahi sunnah lah. Jadi mungkin sahabat-sahabat semua boleh semak jugalah cerita daripada, agak menarik jugalah cerita tu. Dan nak bagi tahu yang ulama moden zaman sekarang ni pun mengiktiraf juga perubatan. Dia bukannya semestinya ruqyah. Saya ada bincang dengan kawan saya, Dr. Muhammad Naqib. Nanti saya panggil dia untuk kita sembang-sembang. Dr. Muhammad Naqib ni dia pensyarah UiTM. Dulu saya dekat Mesir memang duduk serumah dengan dia. Dia ni orang yang cukup bagus. Memang banyak membaca, saya pun belajar banyak daripada dia. Dan dia juga ada yang tulis buku Daging Kultur tu. Tapi menarik, saya bincang dengan dia berkaitan tentang isu perubatan. Dalam kitab-kitab para ulama dahulu, majoriti mengatakan bahawa berubat itu hanyalah tidak wajib berubat. Tidak wajib kan? Wajib untuk mengambil perubatan. Yes. Inilah mungkin kita kata, kalau kita nak praktikkan pada hari ini, mungkin ada beberapa hal lah, macam contoh perubatan yang agak mahal, yang susah didapati, yang tu mungkin kita kata akan memberikan keberatan kepada satu pihak apabila diwajibkan. Tetapi dia kata kat saya, satu pandangan yang nanti kita kena kupas daripada dia sendiri. Dia kata kepada saya, kalaulah ulama-ulama itu zaman dulu yang keluarkan pandangan ini duduk pada zaman hari ini, pasti mereka akan memberi fatwa bahawa mengambil perubatan itu adalah wajib. Sebab keadaan zaman kita hari ini dah lah macam contoh perubatan yang basic dah ada dekat hospital kerajaan. Awak tak perlu keluarkan duit apa pun. Pergi saja kat sana. Paling-paling tinggi pun bayar RM1. Kalau tak bayar RM1 pun paling mahal pun berapa RM1 saja. Yalah, betul. Nak dibandingkan dengan tempat lain. So dapatkan rawatan itu sebab dulu kalau demam sakit pening kepala, tak ada kewajipan untuk dapatkan ubat. Ya betul. Saya ada baca juga. Tapi zaman hari ni awak boleh makan Panadol sebiji ya. Ataupun 2 biji ya. Kan? Ikut doktor bagi tahu apa dia nak makan apa, ubat batuk ke apa kan. Tak ada, susah pun zaman sekarang ni. Jadi dia kata sampai tahap kalau mereka duduk pada zaman hari ni, pasti mereka akan mewajibkan untuk mendapatkan rawatan. Dapatkan rawatan tu. Lagi-lagi penyakit yang berjangkit lah. Sebab tu isu nafkah kan sekarang dulu memang bincang lah, tapi sekarang ni dia sampai sebagian negeri dia letakkan nafkah tu selain daripada tempat tinggal, makan minum, pakaian, dia letak satu lagi perubatan. Betul. Perubatan. Menarik. Jadi okeylah Ustaz, menarik jugalah perbincangan malam ni. Itulah. Semoga sama-sama mendapat manfaat lah. Habis sembang. Allah. Yang lain tak mau naik lah. Banyak yang ada soalan lagi kot. Sebab dah dekat 12 hari ni. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum.